Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini amin. Sebab yang pertama iaitu yang seharusnya membangkitkan kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada lima sebab yang seharusnya mendorong manusia untuk hanya menyintai Allah Subhanahu wa taala, tidak menyintai yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama kata dia iaitu manusia menyintai dirinya sendiri. Menyintai kesempurnaannya. Maknanya manusia ini ingin memperolehi diri yang sempurna. Mencintai kelanggengan eksistensinya. Iaitu kekal dipanggil kewujudannya. Kekal kewujudannya. Dan membenci hal-hal yang dapat menghancurkannya. Membenci hal-hal yang meniadakannya. Mengurangi atau memutuskan kesempurnaannya, kesempurnaan dirinya. Jadi manusia ini satu yang dia sangat inginkan adalah dia kekal wujud, kekal hidup. Ini merupakan tabiat setiap makhluk hidup dan tidak tergambarkan bahawa ia dapat berpisah darinya, dari keinginan ini. Hal ini menuntut adanya puncak cinta kepada Allah. Jadi kalau kita renungkan, keinginan kita untuk terus hidup dan terus bahagia itu hanya Allah Ta'ala saja yang boleh berikan. Maka sebab itu bila kita menyadari kita ada kerana Allah dan kita wujud hari ini bahagia pun kerana Allah yang memberi, maka akan hadirlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menuntut adanya puncak cinta, yang mendorong dia untuk cinta kepada Allah. Karena orang yang mengetahui dirinya dan mengetahui Tuhannya, pasti mengetahui bahawa eksistensi, yakni kewujudannya, keberadaannya, kelanggengan eksistensinya, makna kekal, dia kekal, kekekalan wujudnya, dan kesempurnaan eksistensinya adalah berasal dari Allah. Jadi sebab itu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sebagaimana ungkapan yang masyhur, walaupun dia bukan hadis, tapi ungkapan ini kata ulama ungkapan yang benar. Barang siapa yang mengenal dirinya, mana daripada mana dia datang, bagaimana dia boleh ada semua yang dia nikmati itu daripada mana. Dia kenal bahasanya datang daripada Allah, maka sekaligus dia akan kenal Allah dan seterusnya cinta kepada Allah. Kembali kepada Allah dan dengan kurnia Allah. Allah lah yang menciptakannya dan melanggengkannya, yang meneruskan, mengekalkan kewujudannya. Dia yang menyempurnakan eksistensinya dengan menciptakan sifat-sifat kesempurnaan, sebab-sebab yang menghantarkannya kepada kesempurnaan. Mana sebab-sebab yang membawanya kepada kesempurnaan dan menciptakan petunjuk untuk bisa menggunakan sebab-sebab tersebut. Jadi Allah menciptakan petunjuk, Allah menciptakan, Allah mentakdirkan sebagaimana dalam surah Al-A'la, wallazi qaddara fahada. Dan dia ini Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, yang sepatutnya kamu sentiasa bertasbih kepadanya, itu adalah Tuhan yang telah mentakdirkan fahada, lalu dia memberi petunjuk kepada makhluknya bagaimana untuk mencapai apa yang telah dia tetapkan, apa yang telah dia takdirkan. Jika bukan kerana kurniaan Allah, nescaya seseorang hamba tidak akan memiliki eksistensi, mana kewujudan. Kalau bukan kerana kurniaan Allah, nescaya kita tidak akan wujud. Kerana dia tidak ada sama sekali. Kerana kita asalnya tidak ada.
andaikan bukan kerana kurniaan Allah dengan menciptakannya, nescaya dia binasa setelah keberadaannya. Sekalipun dah ada, tapi kalau bukan kerana Allah juga yang ingin mengekalkan keberadaan kita, maka kita akan binasa setelah kita ada. Andaikan bukan kerana kurniaan Allah dengan memberikan kelanggengan eksistensi, nescaya dia mengalami kekurangan setelah keberadaannya. Mana semakin susut, kemudian mati. Ya, tapi kita hidup di dunia, Allah bagi kehidupan. Kalau kita beriman, beramal soleh, nanti akan ada kehidupan yang lain yang lebih bahagia daripada kehidupan dunia, iaitu di alam barzah. Kemudian ada lagi kehidupan yang lain, yang lebih panjang, lebih hebat lagi, lebih mengembirakan lagi, iaitu syurga. Singkatnya, ringkasnya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya, kecuali zat yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup, lagi maha menghidupkan. Yang semua yang ada selainnya berdiri dan ada dengan kurniaannya. Ya. Jadi segala kewujudan di alam ini semuanya adalah daripada zat yang maha esa, yang maha berkuasa, iaitu Allah Ta'ala. Jika seorang yang arif, seorang yang mengenali Allah, menyintai dirinya, sedangkan eksistensi dirinya berasal dari selain dirinya, yang dari Allah, seharusnya dia turut menyintai zat pemberi eksistensi dan kelanggengannya itu, jika memang dia mengetahuinya sebagai pencipta, pemberi eksistensi, pemberi kelanggengan, maha berdiri sendiri dan maha mendirikan selain dirinya. Jadi memang begitulah, kalau kita kenal siapa pencipta kita, siapa yang memberi nikmat kepada kita, pasti kita akan menyintai dia, kerana dia terlalu baik. Dan dia telah memberi macam-macam kepada kita. Tetapi kata Imam Ghazali, jika dia tidak menyintainya, maka hal itu adalah kerana kebodohannya tentang dirinya dan Tuhannya sendiri. Yang kebodohan tentang dirinya sendiri juga dan membawa kepada kebodohan, kejahilannya tentang Tuhan yang menciptanya. Cinta adalah buah pengetahuan ni ma'rifah. Ini kata kuncinya. Ya, cinta adalah buah kepada ma'rifah. Jadi tidak hadir cinta kepada Allah dalam hati kita kerana kita tidak kenal diri sendiri. Dan juga kita tidak kenal Tuhan yang menciptakan kita dan telah mentakdirkan untuk memberikan kita pelbagai nikmat dan kelebihan itu. Itu rahsia duduk di situ. Cinta adalah buah kepada pengetahuan. Cinta adalah buah kepada pengetahuan. Bila pengetahuan tidak ada, maka cinta pun tidak ada. Pengetahuan juga sangat menentukan kuat dan lemahnya cinta, sesuai dengan kuat dan lemahnya pengetahuan. Jadi sebab itu kita kena menambah makrifah kita. Semakin belajar, semakin kita merenung, mencari ilmu dan juga hikmah, maka itulah yang akan menambahkan mahabbah dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari nama-nama Allah, sentiasa merenung af'alullah, kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dengan kita melihat sendiri kepada alam ini ataupun melalui tadabbur kita kepada Al-Quran Karim. Oleh kerana itu, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Man arafa rabbahu ahabbahu wa man arafa dunya zahada fiha." Siapa yang mengetahui, dia terjemah sini mengetahui, arafa mengenali, siapa yang mengenali Tuhannya, pasti akan menyintai Tuhannya. Ini menyintai Allah. Barang siapa yang mengenali Allah, pasti dia akan mencintai Allah. Dan siapa yang mengetahui dunia, pasti menjauhinya. Zahada fiha. Zahada makna qallala. Dia akan bersedikit. Kalau dia kenal hakikat dunia, maka dia akan bersedikit dengan dunia ini.
Tapi masalahnya manusia tidak kenal Allah, maka tidak cinta kepada Allah dan tidak kenal dunia, menyebabkan dia ditipu oleh dunia. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan atau mata benda, kemewahan yang al-ghurur, yang menipu daya. Bagaimana mungkin bisa digambarkan seseorang menyintai dirinya sendiri tetapi tidak menyintai Tuhannya yang kerana kurnianya, kerana kurnia Tuhannya itu dia ada. Seperti diketahui bahawa orang yang tersengat oleh terik matahari pasti menyintai naungan, sehingga bisa dipastikan bahawa ia juga menyintai pohon yang dari pohon itu naungan tersebut ada. Jadi sebab itu bila kita berada di panas matahari, kita tidak cari naungan. Sebaliknya yang kita cari apa dia? Pohon. Kerana kita tahu pohon itu yang beri naungan. Ya, tapi masalahnya sekarang ni manusia, dia tidak mencari Allah. Dia mencari ciptaan Allah, kurniaan Allah. Ya, tapi dia tidak mencari Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tidak kenal punca sebenarnya nikmat itu siapa. Dia hanya mengenali nikmat, mengenali harta, tapi dia tidak kenal pemberi harta. Berbeza dengan naungan tadi. Mungkin kerana terselindung, mungkin kerana dia hidup dengan panca indera di alam syahadah, dia tidak hidup dengan mata hati, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya boleh dikenali dengan mata hati manusia. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah membesar kita ini supaya kita hidup dengan 6 deria, bukan 5 deria. Semua yang ada di dunia dalam kaitannya dengan kuasaan Allah seperti naungan dalam kaitannya dengan pohon, atau seperti cahaya dalam kaitannya dengan matahari. Semua yang ada adalah buah dari kekuasaannya, kuasaan Allah. Bayangan, naungan wujud dengan sebab pohon. Okay, cahaya wujud dengan sebab matahari. Jadi sebab tu yang perlu dicintai adalah bukan naungan, tapi pohon. Perlu dicintai adalah matahari, bukan cahaya itu, punca. Jadi begitulah juga, kita bukan mencintai nikmat atau harta, tetapi mencintai pemberi harta itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada mengikuti keberadaannya, keberadaan Allah. Yang tidak akan wujud kalau tidak ada Allah. Sebagaimana keberadaan cahaya mengikuti keberadaan matahari, atau keberadaan naungan mengikuti keberadaan pohon. Jadi jika cinta manusia akan dirinya sendiri merupakan hal yang daruri, maka cinta manusia kepada zat yang kerana kurniaannya dia ada adalah merupakan hal yang daruri juga. Jadi kalau kita cinta diri kita, maka kita lebih-lebih lagi lah perlu menyintai zat yang mengurniakan diri kita ini, iaitu Allah Ta'ala. Siapa yang tidak memiliki cinta ini, mana cinta kepada Allah, maka hal itu adalah kerana dia sibuk dengan diri dan syahwatnya, dan kerana dia melupakan Tuhan dan penciptanya, sehingga dia tidak mengetahuinya, tidak mengenali penciptanya dengan pengetahuan yang benar, dan pandangannya terbatas pada syahwat dan hal-hal yang bersifat empirik, mana yang bersifat dipanggil yang hanya dapat dicerap oleh panca indera yang 5 dari dirinya, yang bersifat dipanggil luaran daripada dirinya. Jadi sebab itu rahsianya adalah kita perlu hidup dengan hati, bukan hidup dengan deria al-hawas al-khamsah. Kita bukan hidup dengan mata, telinga, dengan rasa, dengan kita ingin mengingini kehidupan yang bersifat luaran. Tapi sebaliknya kita hidup dengan mata hati. Itu yang menyebabkan kita sentiasa menyedari kehadiran Allah Ta'ala, kurniaan Allah dalam hidup kita. Dan yang kita cari itu bukanlah ciptaan-ciptaan Allah, tapi yang kita cari itu adalah pencipta itu sendiri. Rahsia kejayaan, rahsia kehebatan, kebahagiaan abadi
Kata Imam Al-Ghazali ialah apabila manusia mengenal Allah dan manusia hidup di dunia ini di atas jalan Allah demi mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama, dan selepas ini dia akan sebut pula pada kita sebab yang kedua. Ada 5 sebab semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.